Akhirnya tertinggal dalam perang dan akhirnya mereka rugi daripada pahala itu. Apa hadis ini ajar kepada kita? Hadis ini mengajarkan kepada kita bersegeralah dalam melakukan perkara yang baik dan taat. Cepat buat, laju buat, dengar azan terus pergi. Ada peluang buat kebaikan, buat kebaikan. Ada orang buka peluang untuk buat haji, pergi cepat buat haji. Ada orang peluang untuk tolong orang susah. Kawan kita terbakar, jom kita buat collection sikit. Cepat buat, tolong. Tuan-tuan, jangan tak apalah nanti dah tengok dia terbakar yang mana. Apa? Itu lambat dah tuan-tuan orang macam tu. Lambat. Masjid ni perlukan bantuan ni. Nak kena cuci cepat. Esok ada majlis ceramah perdana. Dia datang cepat tolong. Orangnya jenis kalau dengar ada benda baik, laju. Nabi sifat orang soleh adalah macam tu. Dia dengar ada peluang buat baik, ada kerja nak buat baik, dia terus cepat pergi buat. Inilah sifat riyadus salihin. Orang-orang yang soleh. Baik. Baik, seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajran. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lelaki itu pun berkata, kata apa? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran. Apakah jenis sedekah yang paling besar pahalanya? Yang paling besar pahalanya. Sedekah banyak, tapi sedekah yang paling besar pahalanya itu macam mana? Tuan-tuan, sebenarnya inilah soalan pada menunjukkan sahabat ini dia sangat-sangat apa dia? Sangat-sangat tamak dan segera nak buat baik. Dia tanya kat Nabi sedekah banyak, tapi sedekah macam mana yang paling besar? Tuan-tuan tengok jawapan Nabi. Jawapan Nabi ni tuan pedih juga hulu hati kita kalau dengar kadang-kadang. Okey, sebab orang infak ketika banyak duit boleh. Tapi orang infak ketika dia takut duitnya habis susah. Betul je? Kan? Hujung bulan duit pension belum masuk lagi. Keluar resit wakaf pembinaan masjid. Aduh, dia kata tinggal hujung bulan sikit lagi, pension tak masuk lagi pula, datang pula begini. Cuba tuan-tuan tengok sama-sama. Ini pelajaran untuk saya juga. Tengok tuan, katanya apa? Kata Nabi SAW bila sahabat itu tanya, apakah sedekah yang paling besar pahalanya? Nabi kata apa? Anta saddaqa, iaitu kamu bersedekah. Wa anta sahihun, sedangkan engkau dalam keadaan sehat. Kalau sakit sedekah tuan-tuan, dia pun memang tak guna dah duit tu. Dah terlantar ke hospital. Tinggal tulis cek je tuan-tuan, yang ni tolong bagi ni, yang ni buat ini bagi ini. Dah sakit. Tapi Nabi kata apa? Kamu bersedekah dalam keadaan tubuh sehat walafiat. Boleh? Sahihun, syahihun. Syahih maknanya apa? Kamu rasa kedekut sangat hari itu. Kamu sedekah ketika saat apa? Tubuh badan sehat dan ada rasa kedekut. Rasa kedekut. Simpan tak nak bagi. Orang suruh bayar tu nak keluar dompet tu daripada kocek tu, lama tariknya. Selak duit kat dompet tu, mana yang kecil ni, mana yang kecil, mana. Kalau kawan nak belanja minum tuan-tuan, tengah duduk minum tu, tuan-tuan, dia punya keluar dompet, ya Latif, paling lambat sekali. Dia buka, sampai kawan tu siap bayar dah, tengah buka lagi. Konon-konon dia tetap nak bayar juga. Dalam keadaan yang sangat dia rasa kedekut, tubuh badannya sedang sehat. Takhshal faqra, kamu saat itu takut jadi miskin. Wa ta'mulul ghina, dan kamu mengharapkan jadi kaya. Ada empat keadaan. Bila sedekah jadi paling baik? Paling besar? Ketika dia sehat, rasa kedekut dalam dirinya ada, takut fakir miskin, dan sangat nak jadi kaya pada waktu tu. Datang pula keperluan untuk sedekah. Nak keluar, takut miskin. Nak keluar, tak jadi kaya pula nanti. Nak keluarkan duit,
Apa dia? Badan sehat, boleh guna, boleh makan, boleh pergi jalan, boleh melancong. Boleh pergi Istanbul. Boleh pergi Iceland. Dan sebagainya. Sonok. Tapi saat itu buka. Nabi kata, pahala yang paling besar itu. Kenapa? Kerana dia telah melawan kehendak dirinya dan nafsunya demi mengutamakan pahala di sisi Allah. Nilainya itu lebih besar. Orang yang ada RM2, sedekah RM1. Dengan orang yang ada 100, sedekah RM10. Yang ada RM2 telah infakkan separuh hartanya, RM1. Yang ada RM100, dia baru infakkan 10 hartanya. 10% hartanya. Nampak tak? Dia bukan kira berapa ringgitnya. Tapi yang itu dia kata RM2 je. RM1 nak balik. RM1 lagi diinfakkan. Dia dalam keadaan rasa takut miskin. Nak sangat ada duit lagi. Tapi dia tetap berikan. Orang ini pahalanya sangat besar. Dan maknanya apa? Soalan sahabat ni, soalan nak menunjukkan sahabat ini sangat-sangat cintakan kebaikan. Sampai dia nak segera cari apa benda yang paling memberikan pahala yang besar. Boleh tuan? Baik, selesai. Wala tumhil, kata Nabi. Kalau kamu nak sedekah, jangan kamu tangguh. Tangguh macam mana tuan? Tak apalah, akhir bulan nanti sedekah. Nantilah Jumaat nanti sedekah. Akan datanglah sedekah. Buatlah itu sedekah. Wala tumhil, jangan kamu tangguh. Hatta iza balagatil hulqum. Sampai nyawa kamu naik ke kerongkong, iaitu halqum. Maknanya apa? Tuan-tuan, di antara sifat manusia, saya cakap diri saya juga tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu masa dia bekerja, baru bina kehidupan, dia kata sedekah nanti pencen lah. Dah tak ada komitmen, sedekah. Tuan-tuan, rupa-rupanya belum sempat dia pencen, dia telah dipencenkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rehat terus daripada muka bumi, akhirnya sedekah tak sempat dilakukan. Nabi kata jangan tangguh sampai nyawa sampai ke halqum. Lalu Nabi kata apa? Qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulani. Qulta, qulta. Okey, engkau telah berkata bagi orang ini untuk orang ini dan sebenarnya ianya adalah telah berlalu bagi si fulan itu. Maknanya apa? Dalam sedekah ini buat tak banyak tak apa, tapi jalankan. Jangan tunggu kaya baru bersedekah, tapi sedekahlah sehingga Allah kurniakan kecukupan kepada kita. Okey, baik, selesai. Hadis seterusnya, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khudhu minni hadha fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana qala faman ya'khudhuhu bihaqqihi faahjamal qawmu faqala Abu Dujanata radhiyallahu anhu ana akhidhum bihaqqihi faakhadhahu fafalaqa bihi hamal musyrikin rawahu Muslim. Tengok tuan-tuan hadisnya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan akhadha saifan. Nabi ambil sebilah pedang. Tuan-tuan, ambil pedang. Hari apa waktu tu? Hari nak berlakunya perang Uhud. Nabi ambil perang, lalu Nabi pun kata, siapa yang nak ambil pedang ni daripada aku? Semua sahabat kata, ana, saya nak. Siapa nak pedang ni? Saya nak. Mereka sangat suka apa yang ada barang daripada Nabi. Bagi mereka barang itu adalah berharga, barakah, baik, mereka sayang. Macam Rumaisah. Rumaisah ni siapa tuan-tuan? Ibu kepada Anas. Ketika Nabi tidur di atas satu pembaringan bantal yang kulitnya, kainnya, sarungnya daripada kulit, kemudian peluh Nabi mengenai bantal itu. Apa yang dia buat? Dia gunting bahagian peluh tu dan dia simpan dalam bekas. Dia suka semua daripada Nabi. Ada sahabat Nabi yang Nabi minum daripada qirbah. Qirbah ni bekas air kulit. Tahu bekas air kulit? Macam cerita Tarzan tu. Macam cerita The Scorpion King tu. Kan? Bekas gitu. Minum. Bismillah.
Minumnya macam ni tuan. Sebab ujung dia tu muncung, jadi dia akan minum macam ni. Faham tak? Zaman dulu bukan minumnya macam ni. Togok namanya je. Gogok. Gogok ya. Minumnya gogok tuan, macam ni. Maknanya mulutnya menggigit muncung itu. Tuan-tuan, ketika Nabi minum macam tu, sahabat nampak tak apa, air ni saya yang ambil tuan-tuan. Okey. Sahabat nampak, sahabat pergi dekat hujung bekas air, namanya qirbah, dalam bahasa Arab namanya qirbah. Dia potong gunting tempat mulut Nabi minum tu. Dia ambil, dia simpan kerana di situ adanya air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, simpan. Sahabat ni tuan-tuan, dia suka sangat benda-benda daripada Nabi. Bila air Nabi dia ambil uduk dan dia minum dan sebagainya, suka. Bila Nabi kata, pedang ni, siapa nak ambil? Mau tak ambil tuan-tuan? Semua berebut. Ana. Lalu Nabi pun kata, faman ya'khudhuhu bihaqqih. Bukan ambil aja. Siapa yang nak ambil pedang ini dan tunaikan hak pedang ini. Maknanya apa? Maknanya pergilah tebas musuh. Pergi gunakan untuk hapuskan musuh. Ambil pedang ini. Waktu tu, apa hadis kata? Fa'ahjamal qaum. Waktu tu semua diam. Masa bagi free, taklah tuan-tuan, bagi ambil je semua nak. Tapi kata gunakan ia. Maka semua diam pula. Semua diam. Kerana apa? Kerana kena gunakan untuk fa'akhadha faqala Abu Dujanata. Lalu tampillah seorang sahabat namanya Abu Dujanah. Tuan-tuan, Abu Dujanah ni siapa? Dujanah. Dalam tuan-tuan apa? Junana dalam haji apa? Dujanah. Yang betul Dujanah tuan-tuan. Dujanah. Kalau seingat saya, Dujanah, Abu Dujanah ini adalah orang ahli gusti di zaman Arab. Maknanya badannya sasa. Sasa je. Okay, kalau zaman kita ni, maknanya yang berisi badan main gym tu, tarik, tu sasa. Dia bergusti. Pada waktu tu tuan-tuan, dia cabar untuk gusti, Nabi bergusti dengan dia. Siapa menang? Sedangkan dia memang ahli jenis main tu, lawan tu, yang tolak kan? Tolak. Abu Dujanah dijatuhkan dan direbahkan oleh Nabi SAW. Maknanya apa? Nabi kuat. Nah, Nabi kuat. Sebab itu Pak Imam, Pak Bilal, jangan lembik, kena kuat. Pergilah gym sekali tuan-tuan. Okey. Pergi, kena kuat tuan-tuan. Nabi kuat. Orang gusti pun ditumbangkan oleh Nabi SAW. Maknanya apa tuan-tuan? Hidup Nabi ni perfect dalam segala urusan. Bukan rohaninya je tinggi. Bukan akalnya je cerdas. Bukan ibadahnya je banyak. Tapi tubuhnya kuat. Fizikalnya pun mantap. Akalnya cerdas. Spiritualnya tinggi. Ibadahnya banyak. Penampilannya anggun. Bukan anggun. Smart. Kemas. Semua itu adalah karakter dan sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, dan faham. Lalu Abu Dujanah ni pun kata, ana akhidhuhu bihaqqih. Ana akhudhuhu bihaqqih. Ya Rasulullah, biar aku ambilnya dengan hak yang sebenar. Maknanya apa? Orang lain semua rasa, alamak, nak kena gunakan ke? Abu Dujanah tampil, dia kata, biar aku yang ambil pedang ini dan aku yang gunakannya. Tuan-tuan, dia pun meluru ataupun pergi melaksanakan tugas. Dan akhirnya, tuan-tuan, fa'akhadha fafalaqa. Dia telah menebas. Okay? Ataupun telah potong. Okay? Leher-leher orang-orang musyrikin dengan pedangnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tuan-tuan kena faham. Ini, tuan-tuan nampak Ustaz, Islam ke macam ni? Tebas leher orang musyrikin. Orang kafir. Tak ada ke cara yang lain? Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Islam tidak pernah memulakan perang. Dan Islam juga tidak sukakan perbalahan dan pergaduhan. Perang dan jihad ini ada untuk mempertahankan keamanan dan mempertahankan kedaulatan
dan menjaga akidah orang Islam. Itu je tujuan perang. Untuk jaga keamanan. Sebab mereka nak serang, kalau kita tak pertahankan, maka tanah air akan dirobek-robek. Orang tak akan dibenarkan beribadah. Akidah akan dipaksa untuk syirik. Maka perang untuk jaga ini. Bila dalam perang, takkan nak duduk diam. Mestilah beraksi dengan aksi yang paling baik. Maka tuan-tuan, itulah Nabi dan para sahabat dalam jihad memang tegas, penggal kepada musuh, bunuh dan sebagainya. Kerana itu adalah pahala. Tetapi kalau bukan dalam perang, hatta kepada kafir, tuan-tuan, mereka memiliki toleransi yang tinggi demi menunjukkan adab dan akhlaknya seorang Islam. Jadi tuan-tuan kena faham, perang dalam Islam ni bukan cari pasal, bukan cari gaduh, bukan cari harta orang, tak. Perang dalam Islam adalah untuk menegakkan kebenaran, menjaga keamanan dan kedaulatan. Baik, sambung. Dah selesai? Hadis yang ke-6. Dujana. Baca kan itu. Dia tulis apa? Samka. Memang ada dalam kitab ada. Okey. Nama sebenar dia. Okey, gelarannya Abu Dujana, nama sebenarnya adalah Samak bin Khursyah. Samak bin Khursyah. Samak bin Khursyah. Nama sebenar Abu Dujana. Tulis masuk periksa ni, final exam. Okey. Khursyah. Tapi samak ikan tu tak ada alif. Samakun ni Samak bin Khursyah. Samaku bin Khursyah. Boleh? Ada soalan lain? Bolehkah kita beza-beza sebab keadaan ni tak contoh Ustaz. Pergi bank Ustaz, dapat bank, dua bank tu dah ada Ustaz dekat. Assalamualaikum Haji. Ada benda bank tu tak sedikit. Assalamualaikum Haji, yang minta duit juga. Jadi kita lah. Pergi ni minyak motor, kedai bilang minyak tu, special tu. Ada juga perempuan, tetap tak ada keadaan dekat. Tak ada ini nak makan. Jadi mana-mana yang bagi dia berjanji RM5 ke yang macam mana Ustaz? Oh, yang perempuan tu bagi RM5. Pandai Haji ya. Yang keluar bank bagi RM1, jumpa kat market RM1, orang perempuan minta dekat Petronas bagi RM5. Baik, tak ada Haji saya faham soalan Haji tu. Okey, maknanya boleh tak kita bezakan itu situasinya, betul? Maka boleh tuan-tuan, semuanya atas pemberian kita. Dia bukan dikira pada saya lah tuan-tuan. Kalau kita curiga orang ni asyik minta je, tuan-tuan bagilah RM1. RM1 ni tak ada apa-apa pun. Maknanya RM1 ni tuan-tuan, dia pun okey terima, kita pun tak rugi apa daripada RM1. Betul tak? Tak rugi apa kita daripada RM1. Tuan-tuan, jadi maknanya bagi. Dan kita tengok orang tu, ini ada 3 orang anak ni, takkan bagi RM1, bagilah RM5. Tuan-tuan, perbezaan itu tidak ada apa-apa masalah. Tidak ada masalah kerana kita yang berikan dengan keluasan hati kita dan dia pun kena terima dengan keluasan hatinya. Okey? Okey, baik. Cuma scammer je jangan. Okey, silakan. Boleh tak bagi orang kafir? Tuan-tuan, berikan orang kafir pada dasar kemanusiaan adalah dibenarkan. Kenapa? Kerana dia adalah manusia yang nak makan, melainkan orang kafir yang gunanya itu untuk syirik. Faham tuan? Mana dia guna tu untuk, dia kata Haji minta sumbangan. Untuk apa? Mau cat itu patung. Mau beli pisang itu letak bagi Tuhan makan. Yang tu tuan-tuan jangan bagilah. Okey? Dia minta, dia kata lah. Bagilah tuan-tuan, tu manusia. Manusia tu namanya manusia. Berikan bantuan kepada manusia. Tuan-tuan berikan. Kalau tengokkan dalam dalil dan hadis yang banyak ataupun sirah Nabi SAW, tuan-tuan ingat tak yang wanita yang disuapkan makan lama-lama masuk Islam, kan? Jadi itu menunjukkan kepada kita sedekah kepada orang kafir adalah dibenarkan, diberikan atas dasar kemanusiaan.
Contoh tuan-tuan pergi ke Los Angeles ataupun pergi ke Amerika. Amerika ni tuan-tuan nampak je namanya gah. Nisbah kemiskinan dan kefakiran di Amerika adalah tinggi. Tuan-tuan pergi New York memanglah nampak bangunan hebat-hebat. Tuan-tuan pergi ke negeri daerah-daerah pedalaman. Tengok dekat bawah rel kereta api. Tengok dekat bawah jambatan. Ada juga orang-orang yang gelandangan-gelandangan yang miskin. Kita bagi $1, $2, setengah dolar. Tak ada masalah. Atas dasar kemanusiaan. Selama bukan untuk membantunya syirik. Okey, dalam amal-amal syirik. Semuanya boleh tuan-tuan dibenarkan. Okey. Sambung. Ha? Ya, makhluk Allah. Okey, makhluk Allah. Baik. Seterusnya. As-sadisu anni Zubair bin Adi. Qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilayhi ma nalqa minal hajjaj. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Daripada Zubair bin Adi telah berkata, aku telah datang. Siapa aku kat situ? Kami telah datang kepada Anas. Siapa dia? Kami itu siapa? Zubair. Tuan-tuan kena ingat, Zubair ini zaman selepasnya. Selepas Nabi wafat, sahabat hidup, betul? Sahabat tu jumpa ramai para tabi'in. Jadi manusia ni, tabi'in ni, bila ada masalah, dia akan rujuk dekat sahabat yang masih hidup. Kerana dia tahu sahabat ni belajar dengan Nabi, ilmunya banyak, pendiriannya banyak. Pada zaman tabi'in, timbul satu isu orang tak percaya dengan qada dan qadar. Jumpa kepada Abdullah bin Umar. Dia kata, Abdullah bin Umar, ni dekat tempat kami ni ada orang tak percaya dengan qada qadar. Katanya kepada mereka, cakap dekat mereka, aku berlepas diri daripada prinsip pegangan mereka. Aku tak percaya pegangan itu. Dan mereka punya pegangan berlepas daripada apa yang aku pegang. Sahabat ni, tabi'in ni bila ada masalah, dia rujuk dekat sahabat. Sama dengan isu ni. Zubair bin Adi hidup di zaman pemerintahan siapa? Siapa Cikgu Mustafa? Zubair bin Awam lain. Ni Zubair bin Adi. Okey, dia hidup zaman pemerintahan siapa? Amboi Haji. Ya, dalam pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Okey, Hajjaj. Tuan-tuan baca kan sirah dia kan? Hajjaj. Kemudian Bani Umayyah, kan? Hajjaj. Maknanya pemerintahan yang menekan. Banyak yang dibunuh. Macam itulah tuan-tuan dikisahkan kan, banyak. Jadi Zubair ni tuan-tuan, dia tengok suasana macam ni. Aduh, macam mana ni? Dia pergi bertemu dengan Anas bin Malik nak dapatkan penjelasan. Macam mana ni kita hidup suasana macam ni? Anas ni pula antara sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Jadi sempatlah jumpa. Maknanya mungkin dah tua sangat dah. Jadi sahabat dia pergi jumpa, wahai Anas, tengok suasana zaman pemerintahan ni teruk sangat. Ada orang kena tangkap, ada orang kena bunuh. Macam mana nak buat ni? Apa jawab Anas? Isbiru. Terus kamu hidup beriman, terus kamu beramal ibadah, kamu sabar hidup dengan ujian seperti ini, tahan, sabar. Zaman tu tak ada pilihan raya tuan-tuan. 5 tahun sekali, tak ada. Okey, sabar. Sebab dia bersilih ganti pemerintahan tu. Okey, kan bersilih ganti cara pemerintahan. Sabar, kata Anas apa dia? Kata Anas kepadanya, fa innahu la ya'ti zamanun, tidak datang satu zaman dan masa melainkan selepas itu lebih buruk daripada sebelumnya. Faham tuan-tuan? Faham? Yang kamu rasa ni dah buruk dah. Lepas nanti datang lagi buruk. Sabar, teruskan beramal, jangan tangguh, buat. Nanti kamu mati dah. Orang selepas kamu lagi teruk ujiannya. Yang datang nanti lagi berat lagi sebenarnya. Tuan-tuan, nampak? Kita ni pun tuan-tuan tengok suasana zaman berat dah. Ha? Akan datang lebih mencabar hidupnya. Tuan-tuan, lebih mencabar hidupnya. Tuan-tuan, kata Anas, isbiru, sabar.
Yang datang selepas ini lebih buruk daripada sebelumnya. Sampai kamu bertemu dengan Allah. Teguh dengan amal kamu. Cepat buat amal. Buat je lah. Tak payah fikir dah orang itu ini. Buat je. Teruskan beramal. Tuan-tuan, sampai kamu bertemu dengan Allah. Katanya apa? Beginilah yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh lagi? Boleh lagi ke? Dah lapar nak pergi sarapan? Roti, telur, tampal, bawang, banjir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menguji tuan-tuan ya. Itulah. Rasa macam nak pergi pula sekarang ni. Okey. As-sabi'u, yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali sab'an. Ni si ada nombor 7 lagi ni. Jangan catat poin-poinnya. Kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah, kata Nabi, badiru, segera, cepat, laju, jangan tangguh sebelum datang 7 benda. Sekarang ni buat amal cepat sebelum datang 7. Tuan-tuan tengok masing-masing. 7 ni dah ada ke belum? Apa dia? Hal tantaziruna illa faqran munsia? Adakah kamu menantikan sampai kamu datang waktu fakir? Fakir apa tuan-tuan ditulis tu? Waktu miskin yang dilupakan. Yang dilalaikan. Sampai kamu waktu tu tak boleh beramal lah. Bila kamu fakir, kamu jadi apa? Sibuk nak cari kerja, sibuk nak cari duit. Amal dah tak boleh buat dah. Jadi masa kamu tengah ada sekarang ni, okey sekarang ni, pergi beramal. Nanti kamu muflis. Kamu siang malam pagi petang nak pergi cari duit bayar hutang. Tak sempat nak beramal lah. Sekarang buat amal. Kalau dah datang itu bahaya nanti untuk kamu. Kedua, aurinan mutghiyan. Ataupun sekarang ni tuan-tuan okey lah tuan-tuan okey. Tengok Haji Fifi okey, steady. Haji Mustafa tengok tuan-tuan steady je dengan bajunya yang kemas. Steady je. Tiba-tiba tuan-tuan, tiba-tiba dia dilantik menjadi penasihat kepada Perdana Menteri. Gajinya 33,000 sebulan. Amin tuan-tuan, dia amin tu. Okey, contohnya. Okey. Okey, ataupun diambil sebagai wakil kepada negara, kepada PBB. Tuan-tuan